I don't know what you heard about me. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman dan saya wakil daripada kumpulan saya dari Universiti Mitra Kelantan, dan bersama dengan Aiman sekarang ialah Puan Azlina ataupun dengan panggilan mesra yang Aiman panggil iaitu Kak Azlina. Jadi, Kak Azlina ini merupakan seorang usahawan dalam industri kecil dan sederhana di Bandar Baharu, Kedah. Jadi, Aiman nak tunjukkan produk yang dibuat oleh Puan Azlina dulu, iaitu kuah rojak. Jadi Puan, pertama sekali Aiman nak ucapkan terima kasih lah, dan kawan-kawan Aiman yang lain pun ucapkan terima kasih sebab sudi jadi kami punya role model untuk projek kami ni. Jadi Puan, daripada soalan basic dululah, Aiman nak tanya berkaitan latar belakang Puan, nama penuh Puan, umur Puan sekarang dan asal Puan. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih Aiman sudi mai nak kenalkan produk saya, produk Kak. Okay, saya Azlinda binti Mak Adi, berumur 39 tahun. Berasal dari Bandar Baru, Kedah. Inilah Bandar Baru, Kedah sini. Buat bisnes secara kecil-kecilan, produk kampung. Okey. Jadi Puan, okey, produk Puan ni kuah rojak kan? Jadi Aiman nak tanya, macam mana Puan start bisnes ni, dan apa faktor yang menyumbang kepada Puan buat produk ni? Okey, sebenarnya dulu ayah seorang peniaga juga. Peniaga kampung-kampung macam ni lah. So dari situ minat meniaga kot. Tapi duk nampaklah dia meniaga. Lepas tu tak ada berkahwin ni, adalah rasa duk ikut dia. Betul, minat tu main sikit. Okay. Yang boleh buat produk ni pun faktor keluarga juga. Bila buat, sebenarnya resepi ni sepi mak. Okay. Jadi bila dah buat, orang komen tak okey, sedap, boleh pergi hantar kedai-kedai. So daripada situ dorongan kawan-kawan, keluarga untuk buatkan satu produk bagi orang try. Okey Puan, sebelum kita nak lanjut pasal produk dengan latar belakang Puan, jadi sebagai Puan sendiri, apa latar belakang pendidikan Puan? Adakah Puan memang belajar secara formal untuk pendidikan keusahawanan, ataupun memang Puan belajar sendiri daripada keluarga ataupun siapa-siapa, macam mana, sumber yang di luar program pendidikan? Kalau kata macam resepi mak sendirilah. Kalau kata faktor-faktor lain yang nak buat bisnes ni, tak ada sangat daripada pengalaman. Sebelum ni pun meniaga macam-macam. Lepas tu nak rasa ada produk sendiri, hasil tangan sendiri. So itulah yang terhasilnya kuah rojak ni, dengan resepi yang mak bagi. Duk buat sikit-sikit, hantar sekitar kedai. Lepas tu nak kata daripada situ ada benda yang okey, nak kena upgrade lagi. So ambil khusus, macam tu je. Nak kata kemahiran luar sendiri pun sendiri ambil khusus, dengan pengusaha perniagaan, dengan farmer. Lepas tu yang boleh sikit-sikit jadi macam ni lah. Terhasilnya satu produk yang ada yang ada label, ada packaging yang nampak menarik sikit. Okey, jadi Puan memang pendidikan paling tinggi Puan? SPM. Oh, jadi semua macam ilmu keusahawanan yang Puan dapat semuanya daripada kursus yang diambil sendiri lah, macam tu. Okey. Jadi untuk soalan seterusnya, Aiman nak bukakan kepada rakan yang lain. Mungkin ada soalan kepada Puan yang nak ditanya. Assalamualaikum Puan. Nama saya Fariza Nur Fazrin binti Jasari. Saya ingin bertanya satu soalan kepada Puan. Semasa Puan memulakan perniagaan, apakah sumber networking yang Puan gunakan untuk memasarkan produk Puan pada peringkat awal? Macam apa sumber Puan nak pasarkan produk ni? Maksudnya produk ni letak
puan macam puan letak di media sosial ke, puan daripada mulut ke mulut? Mula biasalah dalam kampung-kampung ni letak kat kedai. Lepas tu dah start nampak macam okey sikit, promote dekat Facebook, dekat itulah dalam WhatsApp media dia lah kan. IG sikit-sikit. Lepas tu banyak tapi tak 100% lah dalam media ni, semuanya luar ni sebab boleh direct terus dengan customer. Kadang customer call terus hantar macam tu lah, kedai-kedai runcit, kedai makanan, kedai buah. Yang tu je untuk sekitar-sekitar Bandar Baru ni lah. Okey. Assalamualaikum Puan, nama saya Muhammad Ridwan. Soalan saya kepada Puan, ada tak agensi yang bantu Puan dalam memberi sumbangan ataupun memberi pinjaman pada permulaan Puan memulakan perniagaan? Untuk sebelum ni tak juga. Semuanya daripada bila dah ada produk ni, kawan-kawan beritahu okey ni kita kena daftar dengan FAMO ke, dengan Jabatan Pertanian. So start kat situ, daftar sikit-sikit, satu masuk Jabatan Pertanian. Lepas tu mereka bagi nutrisi ni. Okey, lepas tu bila dah ada macam usahawan Jabatan Pertanian, try pula masuk FAMO. Sebab ibu kata FAMO ni boleh untuk pasarkan. So bila dah masuk dekat FAMO, ada pula FAMO bagi tahu ada untuk geran packaging. So sekarang ni tengah apply geran packaging ni lah. Lepas ni kalau dapat, bolehlah upgrade sikit label ni. So lepas tu masuk kalau bagi segi pinjaman tu, pinjaman Kak Mara untuk perkembangkan bisnes ni, macam nak beli pawai dengan kuantiti besar, ambil ihtiar, macam tu lah. Kalau kata sendiri tu, saving sendiri je lah. Okey, sebelum kita nak lanjutkan soalan, Aiman nak review sikit produk ni. Jadi ini produk daripada Puan Azlina, kuah rojak. Ini packaging dia dan ada sertakan kuah kacang sekali. Packagingnya boleh agak besar juga. Puan, soal agak-agak satu bekas ni boleh tahu berapa lama? Ada expired date dia dalam 6 bulan. Okey. Sebab dalam ni dulu ada pernah buat tipu Mardi bagi tahu nak ada buat produk, dia pun bagi tahu dia punya bahan pengawet dia. So bila dah guna bahan pengawet memang tahan setahun ke setahun setengah. Tapi bila ada yang customer cakap dia hilang rasa, bahan pengawet ni dia sejenis garam. Bila bergaram, dia jadi macam itulah hilang rasa dia original dia tak ada. So ambil keputusan tak mau guna bahan pengawet tu. So bila dah tak buat bahan pengawet, research sendiri, ketahanan dia lebih kurang 6 bulan lah. So memang tak ada bahan pengawet dalam ni. Jadi kalau siapa-siapa yang berminat, nanti di hujung video ni Aiman akan sertakan nombor yang boleh dihubungi. Boleh by post ke kalau nak buat? Okey, nanti di hujung video boleh tengok nombor yang boleh dihubungi untuk dapatkan produk ni. Okey, kita lanjutkan pada soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Akmal binti Zainuddin. Soalan saya kepada Puan, apakah cabaran dan liku-liku yang Puan hadapi semasa mula menubuhkan perniagaan sehingga kini? Sebab produk ni, produk rojak, macam produk kampung. So sebelum ni memanglah terpawai biasa. Lepas tu upgrade sikit, besar sikit, upgrade sikit bubur kacang. Sebab ada yang minta kacang, okey upgrade sampailah jadi macam ni. Lepas tu ada pula bila pergi kursus macam kita rasa alah ni produk kampung, rasa macam, tapi tak memutihkan semangat jugalah. Cuba juga nanti mungkin upgrade standard orang bandar ke, sebab produk ni produk kampung kau rojak, nama pun kau rojak. So kebanyakan dia punya target customer ni jenis-jenis orang yang kampung yang orang yang nicah, buat colek kan. Lepas tu kedai-kedai yang buat, ada juga kedai yang ambil secara borong untuk buat jual rojak. Saya sendiri pun ada buat rojak, buat sengkuang calik. Sebab duk ingat kalau kata jual macam ni saja orang tak tahu produk ni rasa macam mana. So sambil jual sengkuang calik tu memperkenalkan ke rojak sendiri.
Itulah terasa lah juga macam produk ni produk kampung, boleh ke pi sampai bandar nanti. Tapi insyaAllah kita sahut cabaran tu, kita upgrade nanti insyaAllah kalau rezeki, bolehlah masuk bandar-bandar sikit ke. Assalamualaikum Puan, nama saya Tuan Nur Ain Nabila binti Tuahiran. Soalan saya kepada Puan, sekiranya Puan tidak membuat kuah rojak seperti sekarang, apa kemungkinan produk yang akan Puan lakukan? Terima kasih. Ada juga orang tanya, takkan nak ni satu ni je kan, ke depan mungkin ada akan ambil. Kalau kata nak berkaitan dengan ni, mungkin kuah juga, kuah yang tofu ke. Itulah, duk nampak macam yang tu je lah setakat lah ni. Kalau kata ke depan tu tak tahulah apa benda yang idea boleh buat lagi. Assalamualaikum Puan, nama saya Nur Alia Natasha binti Ramli. Soalan saya kepada Puan, adakah Puan sepenuh masa menghasilkan produk tersebut atau Puan masih ada pekerjaan sampingan yang lain? Kalau ikut untuk produk sebelum ni niaga lain juga, tapi untuk produk ni taklah full time sangat sebab benda ni sebab letak kat kedai ambil consignment. So letak dulu, baru esok nak top up, baru ambil duit. So kena rolling tu makan masa sikit kan. Kalau macam satu kedai yang dah memang customer kita, dia akan letak terus bagi cash. So bila yang kedai yang mula tu dia macam makan masa sikit, 2 ke 3 minggu baru top up, baru ambil duit. Jadi buat benda lain lah, niaga kecil-kecil, buat simpuan calik macam tu lah, rojak. Oh, jadi Puan memang daripada dulu memang berniaga saja. Pengalaman kerja pun memang pengalaman kerja sebelum berkahwin adalah kerja kilang, kerja tani, macam tu lah. Lepas dah kahwin dah macam payung nak tinggal anak, so buat produk sendiri, hantar kedai-kedai. Oh, jadi memang sebelum ni Puan tak ada pengalaman langsung lah dalam bidang usahawan. Sikit macam tu je lah, nak kata banyak pengalaman tu tak ada lah. Berniaga face to face, masuk pasar malam, pasar pagi, macam tu je. Assalamualaikum Puan, nama saya Puteri Afia Nabila binti Razali Dawi. Soalan saya kepada Puan ialah, apakah risiko yang Puan sedang hadapi berkenaan dengan perniagaan Puan, dan adakah Puan ingin produk Puan dipasarkan secara meluas bermula dari sekarang? Kalau kata nak tu memanglah nak. Semuanya tu lah memang produk rojak ni siapa-siapa pun boleh buat. Dia masing-masing resepi. So macam saya ni special, mungkin lah special. Kita tengok produk lain ada yang kacang sekali, macam-macam lah. Tapi ada satu produk pun kacang asing, sebab saya tahu kadang orang tak makan kacang duk sekali ni, orang allergic kacang. So saya tak luar. Ada yang kata okey lah. Lepas tu cuma saingan ni memang banyak saingan. Saya punya bukan mentor lah, macam dia punya dia mentor lah tu, kuah rojak Mak B tu. Daripada situ lah yang boleh aku pun nak try juga lah, nak satu hari nanti nak bagi kenal macam mana kuah rojak Mak B tu kan. Kuah rojak Mak B tu dah starter kedai kan. InsyaAllah lah kalau kata produk ni dikenal ramai nanti. Sebab manakan projek kami ni pun nak usahakan untuk promote usaha-usaha dalam IKF. Jadi insyaAllah lah kami akan tolong juga untuk promote produk Puan ni. Jadi jadi Puan punya Puan punya nama company ni LYNZ ni lah. LYNZ ni nama sendiri je nama ni. Tapi bila dah khusus, dia macam dia nama ni dah diguna pakai. So dia kena tukar, kena ada tambahan lah ataupun tukar sikit macam mana. Nanti akan ni balik lah, sebab masih dalam perbincangan lagi lah untuk jenama ni. Tapi untuk company dibuat dan diedarkan Paragus Enterprise, nama company. Jadi Puan tadi Puan ada kata memang Puan ni berasal daripada keluarga yang memang berniaga lah. Jadi Puan memang dari situ lah datang minat untuk berniaga juga. Okey. Ayah sangat menggalakkan anak-anak dia berniaga. So saya salah seorang anak yang boleh ikut dia punya nasihat tu lah. Ada abang kak dia masing-masing live lah.
Okey, jadi Puan, Aiman rasa ini soalan terakhir. Jadi Puan, apa harapan Puan untuk produk Puan ni dan apa strategi Puan untuk masa yang akan datang? Puan boleh cerita? Produk ni sekarang ni tak jauh ke mana pun. Okey. Kawasan sini Menak Baru, area sini dekat dengan berjiran dengan Penang. So ada sikit masuk dalam Penang, berjiran pula dengan Perak, masuk sikit dalam kios-kios kedai-kedai dekat Perak, Pak Muntak. Lepas tu terbaru saya ada terima tawaran masuk Buah Rojak ni dekat kedai RM2 sekepang. Macam sini Eko kan, kedai RM2 sekepang dekat Jitra. So situ pun macam dapat sambutan okey. Tapi packaging dia kecil. Nilai RM2 sekepang tu lah. InsyaAllah kalau kata lepas ni ada lagi permintaan, bolehlah kot masuk kot kawasan yang dekat-dekat RM2 ni, sebab Jitra tu agak jauh juga lah nak pergi. So nak kenakan jugalah dekat belah-belah sana. Harapan tu nak orang kenal nanti. Cumanya macam packaging sekarang ni macam tak sesuai lagi nak masuk mall-mall besar, Maidin ke semua tu. Tapi bila dah belajar sikit-sikit kena ada logo halal, logo mesti. Nanti macam kat situ bila dah ada logo-logo macam tu, kita tak payah percaya orang yang akan percaya kita. Betul. So insya-Allah lah lepas ni. InsyaAllah lah Puan, kami pun akan bantu Puan dalam promote. Maybe akan produk ni tak mustahil, mungkin boleh sampai ke Kelantan produk Puan. InsyaAllah boleh bawa Okey, Aiman nak ucapkan terima kasih. Jadi kawan-kawan Aiman pun ucapkan terima kasih kepada Puan sebab sudi jadi kami punya role model, dan kami harap segala info yang Puan kongsikan dengan kami ni kami boleh aplikasikan untuk kami pada masa akan datang, sebab mungkin Aiman sendiri ataupun kawan-kawan Aiman yang lain akan jadi usahawan juga, dan kami akan gunakanlah ilmu yang Puan kongsikan tadi. Jadi terima kasih sekali lagi Puan. Aiman rasa setakat ni saja video ini. Sekian, terima kasih.